A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bab yang ke-6, beberapa peristiwa penting selepas pembukaan Mekah sehingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 135. Masuk bab yang ke-6 dah. Peristiwa-peristiwa lepas Fathu Makkah. Cuma tajuk hari ininya peperangan Hunain lah. Peristiwa peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni telah disebutkan oleh Syekh Mustafa Sibai dalam bab peperangan-peperangan Nabi sebelum ni. Jadi sini ni dia tak sebut peristiwa lah. Dia tak sebut dah cerita perang Hunain tu. Cuma dia sebut pengajaran-pengajaran yang diambil daripada peperangan Hunain. Jadi ngundur semula lah. Baru ni kita baca dah Fathu Mekah, lepas tu baca perang Hunain, perang Tabuk apa dah. Hari ni masuk undur balik timeline, masuk peperangan Hunain balik. Jadi dia kata dengan izin Allah Ta'ala, kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi tak ada lah tentangan daripada orang musyrikin, selesai dah. Selepas daripada Fathu Mekah lah berlakunya peristiwa peperangan Hunain. Lepas pada Quraisy ditundukkan, mari giliran dia kata Hawazin pula, suku kaum Hawazin, mereka pula gati Quraisy untuk menentang Islam. Cerita dia telah kita baca sebelum ni. Ini pengajaran-pengajaran daripada peperangan tersebut. Yang pertama, dia fokus kepada ketua kabilah Hawazin tu yang bernama Malik bin Auf. Dia ambil sikap angkuh dan bongkak pemimpin dia tu. Agah ni pemimpin Hawazin. Jadi kadang-kadang berlaku pemimpin ni sikap dia agah sikit, bongkak, sombong, angkuh, biasa berlaku. Dan sikap tersebut boleh memberi kesan yang buruk kepada bukan setakat dia, bahkan kabilah dia sendiri, semua sekali kena. Di sini dia cerita sikap dia ni, angkuh ni, tak saya terima nasihat daripada Duraid ibn Sunnah. Sebelum ni kita baca Duraid beri nasihat dah dia tak menang kalau lawan orang muslimin ni. Dan juga dia beri nasihat jangan waktu tubik orang puai. Sebab Malik bin Auf kan suruh waktu tubik semua, bawa harta, bawa ahli keluarga. Pada fikiran dia nya bila bawa keluarga ni, mestilah orang-orang Hawazin akan lebih semangat untuk berperang sebab keluarga dia ada sekali. Kalau dia kalah, habislah keluarga dia ditawar. Pada fikiran dia lagu tu. Tapi Duraid widah nasihat, mu tak akan menang kalau lawan orang muslimin. Dan membawa pula keluarga, bawa harta ni kecelakaan besar lah dia kata. Bukan setakat kalah perang, ditawar habis harta dan keluarga. Dan dia beri cadangan sebelum ni untuk serah hendak orang Islam. Kalau nak perang juga tak ada cara dah, kata kena serah hendak juga. Jadi Malik bin Auf tak dengar nasihat daripada Duraid. Sebab apa dia tak dengar? Kerana dia agah. Dia ni seorang yang pemuda yang gagah dan diguruni, sohorlah pemimpin. Jadi tak boleh dengar ni orang tua. Duraid ni tua dah kan, dia banyak pengalaman dah perang. Tak boleh dengar. Kalau tunduk dengar nasihat orang yang tua ni, hilang nampak kekuasaan dan keistimewaan dia, nampak rendah dia, nampak bonok lah dengan orang biasa. Sedangkan dia ni bisa dah, hebat dah. Tak boleh nampak kekurangan dia. Jadi dia tak boleh dengar. Jadi situ nampak sebab agah dia lah menyebabkan dia terhalang daripada mendengar nasihat. Dan gagahnya dia mendengar nasihat tu menyebabkan berlakulah gapak berlaku bencana besar kepada kaum Hawazin. Gitulah disebut ringkasnya. Kita tak baca sebut-sebut lah, kita ringkas lalu. Dia tak dengar nasihat, pergi perang dasar, dia tak dengar nasihat, dia bawa wanita-wanita dan juga harta. Dan dia ayat muka surat 137 tu, begitulah. Kalah ni bukan setakat dia kena perangai dia, tapi juga semua sekali kena. Dan pengikut-pengikut pula turut belaka. Sedangkan dia ayat, kalau mereka bertanya, bawah sekali tu dia ayat, kalau dia mikir molek, kalau tak turut lagu mana?
Kalau tak ikut malik baru ni, mereka akan kehilangan pemimpin. Jatuhlah pemimpin tu, orang tak si turut dia. Tapi kalau mau turut dia, jatuh sokabilah lalu. Jadi kena pilih lah mana hak molek, mana tak molek, mana mudarat yang lebih besar. Macam sini disebabkan ikut juga Malik bin Auf, maka dia boleh mudarat hak lebih besar. Kalau dia tak ikut, mungkin Malik tu jatuh. Pemimpin yang hebat ni diguling ke ganti dengan orang lain. Nombor 2, dalam peristiwa peperangan tersebut Nabi pinjam kelengkapan daripada Safwan, surat 138 tu. Dia ni masih musyrik lagi. Nabi pinjam 100 baju besi dan senjata yang secukupnya. Sini dia kata kita boleh ambil bahawasanya wajib mengadakan persiapan untuk menghadapi musuh. Tak boleh pakai gigi tu ya. Kita bawa Islam kan, Allah Ta'ala tolong. Mau pakai masuk gitu saja tak boleh. Kena ada perancangan, kena ada strategi, kena ada kelengkapan. Tak boleh main gitu masuk saja. Dan juga harus membeli senjata daripada orang kafir ataupun pinjam dengan syarat tidak membantu mereka, lebih kuat. Kalau kita beli senjata dengan dia, menyebabkan dia jadi kau kaya, kau kuat, tu tak boleh, bahaya musuh. Tapi kalau tak apa. Begitu juga kafir tu lawan kita ke tak lawan kita. Dia tidak lawan kita, tak apa, boleh berurus niaga. Tapi kalau dia menentang kita, negara berperang dengan orang Islam, kita tolong. Jadi macam tolong dia lah, berniaga dengan dia, beli barang dia, tolong. Tak boleh. Negara hak memusuhi, hak lawan orang Islam, tak boleh niaga. Tu orang dia buat kempen boykot tu. Negara yang memusuhi kita. Jadi sini Nabi SAW sendiri pinjam 100 baju besi dan juga senjata daripada Safwan yang masih musyrik lagi masa tu. Jadi dia pun terai lah Nabi SAW pinjam tu selepas daripada Fathu Makkah. Lepas pada peristiwa Fathu Makkah, kedudukan Safwan tu lemah. Dari segi kedudukannya, orang Islam menguasai Makkah. Orang Islam duduk atas, orang lain ni duduk bawah ni. Safwan ni jadi kelas bawah dah kalau kira. Jadi dia tidak berupaya nak buat syarat lah, boleh nak pinjam. Mu kena gini tak ada. Kita boleh ambil gitu je, boleh pinjam gitu saja. Jadi tidak membantu apa-apa lah. Kalau sebelum Fathu Makkah nak pinjam, mungkin orang Quraisy buat syarat. Mu kena tunduk, mu kena ikut kita, mu kena ni. Dan terbukti daripada kata-kata dia sendiri. Muka surat sebelah tu. Al-Ghasban ya Muhammad, bila Nabi nak ambil kelengkapan tu, dia boleh tanya, "Lapah ni Muhammad?" Menunjukkan dia keadaan terhina, lemah dah masa tu. Maksudnya Mekah ni dikuasai oleh orang Islam, sehingga bila orang Islam minta barang-barang ni, dia menyangka dia ada suka nak ambil apa. Biasa kalau berlaku peperangan, berlaku mudarat gapo-gapo, orang akan ambil dulu, minta dulu, dan kita kena bui lah. Kalau tak berlaku peperangan pun berlaku bencana. Contoh berlaku bencana dekat kawasan kita ada kilang apa-apa ke, kerajaan akan minta lah kita salur dulu barang-barang tu, tak suruh jual, bagi dulu tempat hak memerlukan. Jadi benda-benda gitu. Kalau berlaku peperangan pun gitu juga, kerajaan akan dia panggil minta lah, request barang-barang ni untuk kegunaan peperangan. Jadi sini bila Nabi minta tu, disebabkan dia ni dikuasai oleh orang Islam masa tu, dia menyangka Nabi nak ambil saja, nak rapah gitu je. Itu menunjukkan orang Islam berkuasa. Tapi Nabi ayat dak, bal ariyah madmunah hatta nuaddiha ilaik. Bukan pinjam, kami akan atas mula, akan bui semula, dijamin benda ni. Jadi daripada situ juga kita boleh ambil contoh sikap layanan orang Islam. Walaupun kita telah menguasai Mekah, kita berkuasa, tapi tidak ambil peluang untuk menindas orang. Dia sebut kalau kira boleh nak ambil ni, sebab kita dah berkuasa. Kalau orang Islam rapah senjata daripada Safwan tadi, Safwan tak boleh nak agak apa juga. Dia tidak kata boleh tuntut semula, boleh panggil puak-puak dia, tak boleh. Tapi orang Islam tak buat gitu. Bahkan royak pula kita akan hantar kelik. Itu menunjukkan budi pekerti, sikap yang tinggi, akhlak yang tinggi. Dan dia kata kebiasaannya tentera yang menang terhadap musuh ni akan rapah harta benda, mencabut kehormatan dan buat penganiayaan. Itu kebiasaan. Orang yang menang dia akan tindas orang kalah. Sama-sama lagu tu. Tapi Islam tak.
Buat macam biasa. Buat macam urus niaga biasa. Kita pinjam, kita taklid semula. Padahal dia nak rapah pun boleh. Nombor 3, 140. Baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ni tubik selamat 12,000 tentera. 10,000 hok gi Fatu Mekah tu bersama dengan Nabi daripada Madinah, Muhajirin dan Ansar. 2,000 orang hok baru masuk Islam. Jadi hok baru masuk Islam ni ada macam-macam dia kata. Kebiasaannya, kebanyakannya tak kuat mana lagi Islam dia. Baru yang masuk Islam. Sebab masuk Islam pun sebab tak boleh nak agak pun. Nak lawan orang Islam tak ada harapan. Kalah dah. Jadi masuklah Islam. Jadi hak masuk lagu tu iman dia tak kuat. Maksudnya dia tidak kukuh molek Islam dia. Kalau berlaku kekalahan dalam peperangan Hunain ni tak mustahil kalau dia balik semula. Ataupun dia tinggal Islam, boleh jadi berlaku. Tapi ada juga di dalam kalangan sebahagian daripada mereka ni bila dia masuk Islam tu, dia masuk dan dia moleklah Islamnya. Masuk dengan iman. Kemudian bawah tu dia ada sebut bilangnya. Disebabkan ramai masuk peperangan ni 12,000 ni. Dia kata bila Nabi SAW tengok ramai, bagi dia pun royak tidak akan dikalahkan dengan sebab sikit pada hari ni. Royak ramanya. Tapi yang bawah tu dia kata kata-kata ni tidak sabit daripada Nabi. Ni kita kata silap daripada penulis lah. Dr. Mustafa Sebai ni dia tulis ni. Tapi sebenarnya riwayat ni tak kuat. Tak betul. Sandarkan kepada Nabi SAW. Dia ambil daripada Ibnu Ishaq, dalam kitab Ibnu Ishaq. Sedangkan sanad dia putus. Orang ni orang lain. Pendapat lain kata orang lain. Macam-macam lah, ada kata Salmah kata. Ada kata Abu Bakar, ada kata Abbas, ada kata seorang lelaki daripada Bani Bakar. Simpulannya nak sandar kepada Nabi. Nabi royak gini ni tak sabit. Tak boleh nak royak gitu. Sanad hak kata Nabi royak tu sanadnya putus, dhaif. Lemah. Jadi dia kata dalam hal ni prinsip yang jelas iaitu kemenangan tidak dicapai dengan bilangan yang banyak dan juga kelengkapan yang canggih. Ni makruh lah. Boleh tengok dalam banyak peristiwa-peristiwa sejarah ni, bahkan terutamanya sirah sendiri lah. Sirah sendiri banyak berlaku peperangan orang Islam sikit tapi menang semua. Orang musyrikin ramai tapi kalah. Rom pun lagu tu juga, lawan Rom, lawan Parsi pun ramai tapi tetap menang orang Islam sebab dibantu oleh Allah Ta'ala. Dan bukan setakat orang Islam lah, kadang-kadang kita tengok sejarah dunia ni ada juga sepanjang sejarah ni orang kafir sendiri pun berlaku gitu juga. Kalau tak lengkap bersenjata pun kadang-kadang menang juga lawan kuasa besar, lawan Amerika tu ada menang. Kemudian nombor 4 tu surat 142. Ini dia hurah berkenaan dengan cadangan sahabat ketika dalam perjalanan tu. Kan dia tengok nampak orang ada pokok-pokok. Pokok-pokok yang dipuja. Pokok-pokok yang ada kalau kita learn ni panggil khamak lah. Ada keistimewaan, ada kuasa. Pokok yang disembah dan dipuja zaman jahiliah. Jadi sahabat tanya, adakah bagi kami Zatul Anwat seperti mana mereka pun ada? Boleh tanya gitu. Jadi Nabi tegur, Nabi kata kata-kata ni serupa dengan Yahudi mula royak ke Musa. Jadikan kami Tuhan seperti mana mereka itu mempunyai Tuhan-Tuhan. Ni dipanggil sifat manusia ni, dia terpengaruh dengan orang semua. Dia tengok orang buat lagu tu, dia nak buat getek. Tengok orang main ke tu, nak main ke tu getek. Tengok orang pergi jalan situ kan, apakah nak pergi getek. Tempat tu ada yang itu lagi, tak ada orang nak gigi. Mari seorang gibuh dalam Facebook, apakah nak pergi getek. Apakah pergi situ. Padahal sebelum ni tak ada orang nak pergi pun. Penuh cemar dah situ. Dia ramai pergi cemar lalu. Jadi gitulah sikap manusia. Orang Yahudi dulu dia lama dah jadi hamba di dalam kalangan masyarakat Mesir. Mesir ni enggak habis benda dia sembah. Supaya Hindu jugalah. Binatang sembah, alat sembah, tumbuh-tumbuh apa ada sembah juga. Jadi otak dia terpengaruh dengan benda tu. Bila satu masa dia royak gitu ke Musa. Nak juga ada Tuhan seperti mana orang lain ada Tuhan. Kita nak getek lagu tu. Jadi begitulah mikir. Jadi bila sahabat tanya Nabi gitu tu, Nabi pun royak serupa dengan kaum Musa, royak kepada Musa lagu tu.
Musa kata, kamu adalah kaum yang tidak tahu apa-apa. Jahil. Jadi itu gambarnya dia kata. Nabi menggambarkan gapo sikap manusia. Kemudian muka surat sebelah tu dia hurai lah. Dia kata kalau bangsa yang baik, bangsa yang ada jati diri kuat, dia tak akan ikut orang muda-muda. Dia akan naik nilai dulu. Kalau dia nak ikut tu, molek untuk dia ataupun tidak molek. Dia tak akan ikut semata-mata sebab orang lain buat. Orang pakat buat gitu, kita pun nak buat gitu juga. Ada gitu. Bangsa yang ada jati diri sungguh, dia akan fikir dulu. Dia akan tengok, dia akan perhati. Kalau molek, dia akan buat. Kalau tak molek, dia tak akan tiru. Walaupun ramai orang buat. Jadi dia ayat, inilah jahiliah yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan cara mengutuskan rasulnya, bawa Islam selamat daripada perkara tersebut. Yang kelima, 144, dalam peperangan Hunain ini terbukti ada perlindungan Allah Ta'ala ke atas Rasulullah SAW. Dalam peristiwa tu musuh serai mengejut, sehingga orang Islam terkejut. Sebab dia serai mengejut. Bila kejut lari, tinggal pecah barisan, tinggal Nabi. Tapi dalam peristiwa tu nampak perlindungan Allah Ta'ala. Nabi tetap selamat dan Nabi panggil mula. Suruh orang panggil orang Islam pun mari mula. Jadi selamat. Ada perlindungan dia kata. Padahal waktu tu sangat-sangat genting kita kata. Bahaya. Situasi yang amat berbahaya. Begitu juga Syaibah Ibnu Osman, dia kata dia nak balas dendam kat atas Nabi sebab ayah dia mati dalam peperangan Uhud. Tapi dia kata masa nak mendekati Nabi SAW terhalang. Maksudnya tak boleh lah. Dan banyak di cerita ni, banyak berlaku benda-benda gini sebenarnya. Terutamanya kepada Abu Jahal. Abu Jahal dulu masa nak balas dengan Nabi di Mekah tu, banyak kali dia nak buat ni, nak lempar batu lah atas Nabi, nak tu lah, nak ni lah. Tapi banyak kali dia tak berjaya. Gagal. Maksudnya terpelihara. Sebelah tu dia kata kalau Allah Ta'ala tak jaga Nabi SAW, mestilah kaum musyrikin menamatkan riwayat hidup Nabi awal-awal lagi. Tapi nampak Nabi ni dijaga sungguh sehingga selesai risalah dia. Selesai risalah kan, wafat lah, meninggal lah. Sebelum tu Allah Ta'ala jaga. Kemudian bawah 145 tu dia kata kejayaan dakwah Islam ni semua adalah kerana kurnia Allah menjaga Rasulullah dulu. Jadi pendakwah-pendakwah ni mestilah ambil iktibar, ambil pengajaran, kena bertawakal kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Di samping berusaha jaga diri. Jangan tawakal saja tak usaha. Ada juga usaha jaga diri. Cuma yakin Allah Ta'ala akan tolong, Allah Ta'ala akan lindungi kita. Cuma muka surat 147 dia kata tidak bererti pendakwah ni sama sekali tidak akan dikuasai oleh musuh. Maksudnya ada perlindungan Allah Ta'ala, tapi tidak bermaksud kita ni dilindungi sungguh lah. Kalau takdir Allah Ta'ala berlaku gapa-gapa, berjayanya angkara musuh terhadap pendakwah, maka akan berlaku jugalah. Ramai juga pendakwah ni kena juga kita kata. Berjayalah musuh buat gapa-gapa ke atasnya, mati dan sebagainya. Itu pengajaran dia lah. Perlindungan daripada Allah Ta'ala dalam perjuangan dan dakwah Islam. Nombor 6, itu peristiwa masa serangan hendak tu juga, ketika Nabi SAW tinggal orang lain pakat lari belakang, tapi Nabi panggil semula mari. Jadi dia ambil pengajarannya bawah tu. Daripada peristiwa ni kita kata beberapa pengajaran, iaitu kekalahan para pejuang dakwah ni dalam suatu pertempuran kadang-kadang berpunca daripada lemah keyakinan dan akidah mereka sendiri, tidak ikhlas dalam berjuang kan dan sebagainya. Maksudnya mula-mula orang Islam tu lemah lah, tak yakin molek, bila kena serang tu kat pakak lari. Tetapi lepas pada tu bila nak panggil gapo tu, dengan bantuan Allah Ta'ala,
Mari ketenangan kat orang Islam berkumpul semula. Tapi kalau mula-mula tu lemah, takut, lari juga, pusing. Kemudian muka surat sebelah tu dia cerita Nabi SAW sendiri kekal duduk situ, tidak berganjak, dan panggil orang pula. Siap kata lagi, aku Nabi, aku tidak berdusta, aku cucu Abdul Muttalib, ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Dia kata betulnya Rasulullah. Dan begitulah sepatutnya pemimpin. Bila susah ni kan, kena percaya kepada diri sendiri, kena yakin lah. Tak boleh dengan dia sekali lagi habislah anak buah lagi belaka. Dia sendiri kena yakin, kena tawakal kepada Allah Ta'ala, dan betul kena percaya Allah Ta'ala akan tolong kita. Bila anak buah nampak ketua ni kan, apa kita kata teguh, kekal duduk situ, insyaAllah anak buah ni akan pergi juga, akan mari semula, seperti mana berlaku dalam peristiwa Perang Hunain. Yang ketujuh, muka surat 150 tu, ni dia ambil contoh Ummu Sulaim. Dalam peperangan Hunain, Ummu Sulaim turut menyertai. Jadi dia ambil buat pengajaran khusus berkenaan dengan Ummu Sulaim ni. Dia kata satu kebanggaan bagi orang perempuan pada peringkat awal Islam. Sebab Ummu Sulaim ni dia dalam keadaan mengandung, hamil, ikut bersama dengan suaminya Abu Talhah di medan perang. Perut dia tu dia ikat dengan kain, tangan dia pula dia masuk dalam tali utar supaya tak terlucut, tak jatuh. Bila Nabi nampak, Nabi tanya Ummu Sulaim, dia kata ya, aku bunuh. Dia berceritalah, maksudnya semangat sungguh dia ni nak pergi perang juga, lebih pada orang jatuh semangat ni. Siap nak bunuh orang. Biasanya orang perang ni duduk belakang, duduk barisan belakang. Dia tugas menemani lah, tolong-tolong, kadang-kadang merawat tentera yang luka dan sebagainya, sokongnya. Tapi dia kecek ni kat sepongan dia duduk depan sekali dah. Kita akan bunuh, memerangi Rasulullah ni. Bahkan di dalam peperangan ni Ummu Sulaim bawa pedang sekali. Kalau kira, kalau dia duduk barisan belakang ni, dia tak perlu pedang ni, tak perlu bawa pedang gimari-gimari, sebab dia tak guna, berat saja bawa tu. Tapi dia bawa juga. Jadi suami dia tanyalah, warga apa bawa pedang ni? Dia kata kalau ada musuh mari ke dekat, walaupun duduk belakang ni kadang-kadang boleh jadi juga musuh mari dekat, mari ke belakang ke mari ke mana, dia akan belah perut dengan pedang ni, akan tetaklah, tikai lah. Jadi Abu Talhah kagum dengan jawapan isteri dia tu. Nabi SAW pun tertarik juga mendengar jawapan dia tu. Semangat tu lah, semangat besar, semangat tinggi. Ini contoh lah. Ada lagi contoh-contoh orang lain, macam dalam peperangan apa, Khandaq pun ada perempuan yang berani. Gitulah sikap wanita Islam, dan itulah sepatutnya yang berlaku. Kena berani bersama-sama dengan orang lelaki dalam medan, dan tidak bergantung lah, dia kata tidak bergantung ke orang jatuh. Maksudnya kalau ada musuh mari, dia sendiri akan lawan, supaya tidak ditawan musuh, tidak dikalahkan musuh. Tidak kata harap ke orang jatuh lah. Maksudnya bila situasi memerlukan, dia sendiri boleh ambil inisiatif. Ada di ayat lepas pada tu, zaman awal Islam ni memang banyaklah nama-nama perempuan wanita yang memberi sumbangan besar dalam awal Islam. Jadi dia kata benda ni merupakan satu tamparan hebat kepada orientalis yang melemparkan tuduhan Islam ni menghina wanita. Jadi tak betul lah tuduhan orientalis, orang-orang barat mengaji pasal Islam. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, semuanya nak buruk Islam. Adalah beberapa sikit ni masuk Islam, bila belajar pasal Islam, dia kenal Islam kan, dia tertarik masuk Islam, ada juga. Tapi majoritinya mengaji sajalah. Hak ramanya salah faham. Orientalis, Oriental ni timur lah, jadi semua pasal timur, last sekali macam Islam saja. Sepatutnya pengajian Oriental ni termasuk semua peradaban timur, termasuklah Cina, Jepun, sejarah tamadun mereka masuk juga. Cuma biasanya
Kita sebut orientalis nampak cara ke Islam. Dia belajar pasal Islam. Jadi dia kata Islam ni menghina orang Tino. Kedudukan orang Tino dalam masyarakat Islam ni rendah, bawah orang jantan. Jadi ikut orang jantan lah, macam hak orang jantan. Orang jantan nak curah boleh, dia tak boleh curah orang jantan. Jadi orang harta bawa orang jantan pegang tu macam-macam. Itu anggapan mereka. Sebab tu kita ayat orientalis ni sebenarnya dia banyak silap faham. Dia macam ngaji sesuduk, dia terus menghukum secara keseluruhan. Nampak sikit hukum keseluruhan. Nampak sikit hukum keseluruhan. Nampak kawan tu marah tak? Oh backing dia tu. Padahal sekali tu jangan nampak. Boleh jadi dia terjauh. Cuma ada sekali tu tak boleh gimna. Orang kan nak kuat sangat ke ataupun hilang pertimbangan masa tu je. Tapi dia ambil tu hukum semua. Dia ni backing. Padahal dia tak backing pun. Jadi sama macam ni. Adalah beberapa peristiwa ataupun mungkin dia ambil hak learn ni, dia ambil situasi hari ni orang ikut adat. Setengah-setengah tempat adat orang Tino ni kan gitulah. Tidak ikut Islam molek, tidak ikut seperti mana Islam. Jadi bila nampak gitu dia pun terus buat kesimpulan Islam ni menghina kaum wanita, menganggap orang puan ni kelas kedua. Sedangkan kalau kita nak tahu, kita kena rujuk Islam tu lagu mana. Kalau alih dia pandai ikut marah. Alah ke dia kan. Bila orang Islam ni memandang agama-agama dia ni lagu ni marah pula dia. Nak kecek pasal agama kita kena ngaji dulu lah, kena tahu dulu setara mana. Betul lah, dari sudut betul lah dia royak. Kadang-kadang kita ni dengar orang royak je, dia kedok dia pergi gitu tak tahu lagi. Tapi kita terus royak. Kalau orang Kristian ni dia pegang gini-gini. Orang Buddha ni lagu ni orang tak. Adik nak royak alah dia betul. Pandai pula dia, tapi alah kau Islam jumpa sikit terus hukum. Islam ni gini, Islam ni mundur, Islam ni gila perang lah, ganah, teroris dan sebagainya. Itu salah faham orang talih lah. Banyak berlaku lagu tu. Jadi sini dia nampak lagu tu. Sedangkan dalam Islam ni kedudukan orang perempuan ni sama tarah yang orang jantan. Tak ada beza apa satu. Beza dia hak mana lebih bertakwa. Cuma hak ni hak ada beza tu sebab bidang tugas masing-masing. Islam ni agama yang sistem, agama yang kemah. Ada dah bidang tugas masing-masing, buat bidang tugas masing-masing. Orang perempuan ada peranan dia, orang jantan ada peranan dia. Itu bukannya dengan sebab peranan ni kan orang perempuan ni rendah. Dengan sebab peranan ni orang jantan tinggi. Tak semesti. Jadi dia ayat sini contoh Ummu Sulaim tu. Contoh salah satu contoh daripada ratusan contoh-contoh yang membuktikan perkara tersebut dan menolak tuduhan musuh tersebut. Dan bawah sekali tu dia sebut masalah orang puan hari ni lah. Wanita Islam hari ni di antara dua persimpangan. Nak ikut seperti mana Islam, jadi perempuan yang solehah, yang baik, mengerjakan solat, baca Quran, jauh diri daripada benda-benda yang diharamkan dan daripada golongan yang terpengaruh dengan budaya barat. Dengan orang yang terpengaruh dengan budaya barat lah. Jadi persimpangan hari ni wanita-wanita ni nak duduk lagu mana? Nak ikut seperti mana Islam zaman dulu ke? Apa orang royak lah, kolok lagi ni lah. Ataupun nak ikut seperti mana barat? Nak ikut arus semasa, maksudnya laju juga orang itu ni terkehadapan dan sebagainya. Bebas. Ada kuasa juga. Tidak dikongkong. Boleh nak buat apa-apa dia nak buat. Nak benda-benda gitu juga. Dia kata gitulah. Akhir sekali muka surat sebelah dia kata akibatnya berlaku porak-poranda dan malapetaka dalam rumah tangga dan masyarakat. Memang Islam gariskan tu terbaik dah. Bila tak ikut berlakulah masalah dalam masyarakat hari ni. Tanpa kita menafikan keperluan kadang-kadang sebab zaman learn ini keperluan mendesak kadang-kadang terpaksa dua kerja. Walaupun dalam Islam asalnya orang perempuan ni kerja dia mendidik, orang jantan tugas dia cari rezeki, tapi kadang-kadang memerlukan dua-dua kena kerja, tak ada. Kalau ada alasan kukuh tu tak apalah. Cuma kalau nak ikut baratnya, orang jantan kena ngawitin, kena sama, akhir sekali masalah rumah tangga jadi. Jadi bebu, kadang-kadang anak terabaikan macam-macam lah, banyak berlaku seperti mana ni, orang semua lebih tahu lah. Jadi mereka ni cuba menghapuskan Islam, akhlak Islam daripada wanita-wanita pada hari ini. Nombor 8 muka surat 152 bawah tu. Dalam peperangan ni Nabi SAW nampak orang ramai
duduk mengerumuni wanita yang dibunuh oleh Khalid. Nabi pun tanya, apa berlaku? Mereka ya ada seorang perempuan dibunuh oleh Khalid. Jadi Nabi pun Nabi tak suka lah, Nabi suruh orang cari Khalid. Royak dia Nabi larang bunuh kanak-kanak ataupun wanita ataupun buruh pekerja. Orang yang tidak ada kaitan dengan peperangan tak boleh dibunuh. Bawah tu lagi dia sebut lah detail lagi. Tak boleh bunuh orang-orang lemah, orang yang tidak ikut dalam peperangan, seperti padri ataupun semua orang lah, tocar apa, orang yang tidak terlibat peperangan, ahli agama mereka, wanita, orang tua, kanak-kanak. Begitu juga orang yang dipaksa untuk perang, peladang, petani, buruh, semua tu tak boleh nak bunuh. Biasanya dia paksa lah kena terlibat dalam peperangan ataupun kena sokong. Warga-warga ni kena sokong, bantu kepada sokongnya kepada musuh, kepada tentera, makannya ke tunggangnya ternak ke. Jadi tak boleh bunuh mereka. Inilah satu-satunya peraturan yang penuh dengan kasih sayang dan peri kemanusiaan. Hari ini dia kata bangsa dunia kagum panjang ayat dia tu. Mudahnya Dewi contoh yang berlaku pada hari ni, walaupun hari ni orang semua terima dah, UN, PBB ni memang menggariskan dah bila perang ni ada peraturan dia, tak boleh bunuh orang-orang yang tidak terlibat. Tetapi gapo berlaku dia ayat contoh peperangan lah, peperangan dunia pertama, kedua, bandar dimusnahkan, bunuh secara menyeluruh, dia panggil total war, semua sekali terlibat perang, tak kira siapa. Kalau zaman dulu bila nak perang, tubik pergi tempat lain, barulah bertempur, tentera sama tentera saja, tak melibatkan kapung-kapung ni. Tapi perang kemudian ni habis semua kena, bandar-bandar kena bom, bom secara menyeluruh. Sepatutnya bom kilat-kilat senjata, bom tentera, bom kawasan-kawasan tentera lah. Tapi tak, bila peperangan masuk zaman moden ni, dia kira semua benda tu membantu musuh, dia kena lemahkan musuh selemah-lemahnya. Sebab tu bila berlaku perang saja, dia akan target kemudahan-kemudahan sekali. Jadi tepat jana elektrik, bekalan air, bekalan gitu, dia akan bom untuk melemahkan musuh. Tapi bila kena tu semua sekali merasalah, tidak tentera saja, rakyat-rakyat pun jadi tak ada makanan, tak ada perlengkapan elektrik, tak ada keselamatan. Tu jadi berlaku perang, berlaku pelarian selalu. Ramai lalu pelarian. Seperti mana berlaku di banyak tempat hari ni lah. Dan sebelah tu dia kata penjajah pun gitu juga, menghalalkan apa saja untuk memadamkan pemberontakan. Contoh dia berlaku di Algeria. Dulu Algeria nak boleh kemerdekaan ni duk perang dengan Perancis, ramai mati. Jazair sahulah perang tu. Begitu juga Inggeris, Portugal terhadap tanah jajahan mereka. Puak-puak ni masa dia pergi ke Amerika dulu, berapa ramai dia bunuh penduduk asal dia, Red Indian ke ataupun orang-orang di kawasan Caribbean tu lah, ramai mereka bunuh. Tu zaman bila tu, tahun berapa dah tu, lewat dah pada zaman Islam. Nak ayatnya orang Eropah sampai masa tu pun masih tolu lagi lah, kita kata bila perang je bunuh orang. Ramai mana orang pribumi di kawasan Amerika tu lah, di benua Amerika, bukan Amerika hari ni, benua tu atau utamanya Sepanyol. Sepanyol kerja dia mengkristiankan orang. Jadi pergi situ dia bunuh orang gitu lah. Jadi Islam ni awal-awal lagi telah larang dah benda-benda ni. Ada dah dalam Islam ni larangan daripada perkara-perkara tersebut. Jadi nampak Islam ni mendahului dalam benda-benda yang baik ni. Sebab itulah dia kata kemudiannya kita boleh tengok sahabat-sahabat ni semua buat lagu tu. Jadi tradisi dah dalam Islam, bila berlaku perang, Islam tak akan bunuh orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan, tidak akan melakukan kezaliman dan penganiayaan. Contoh dia katalah berlaku Abu Bakar, bila perang gitulah. Begitu juga Khalid Al-Walid sendiri. Kemudian itulah kepada tu dia pun ikut peraturan, tak buat lah. Dan hak sahurnya disebut surat 155 tu Salahuddin Al-Ayyubi.
So lah Salahuddin ni. Sebelum tu Baitul Maqdis ni dia bawah orang Islam dah, dia tangan orang Islam zaman Umar boleh. Orang Salib, tentera Salib ni mari. Salib ni mari ni sebab jatuh Konstantinopel lah. Bila jatuh tu kan, dia jadi semangat lah, satu semangat semula panggil orang Kristian kita kena lawan orang Islam ni. Jadi pakat pergi banyak siri perang Salib ni, bukannya sekali perang tapi banyak kali mari asal dalam 7 siri peperangan ni. Ada hak gagal, ada hak berjaya. Bila dia boleh Baitul Maqdis, mereka membunuh. Bawah tu dia sebut 70,000 ni anggaran lah. Tak ada orang kira sampai tu. Ada orang rajin sangat nak kira seorang. Patut kita tepat 70,000 molek, tidak kurang seorang habuk, tidak lebih seorang pun. Ni anggaran nak ramai sangat ni dibunuh. Dia anggap ke 70,000 termasuk ulama, orang soleh, wanita, kanak-kanak tak termasuk peperangan pun. Dan dia cerita lautan darah ni pun dia panggil Mubalarah lah. Banyaknya darah. Tapi disebut sini siapa ke ngarung air darah tidak tu. Mubalarah nak ayatnya di mana-mana ada berlaku pertumpahan darah. Tak okeylah bumi ni penuh air gitu tu supaya hujan. Tidak gitu. Cumanya kapun ni ada orang bunuh orang, kapun tu bunuh. Jadi seolah-olahnya semua tempat tu berlaku pembunuhan, seolah-olah mengalir darah. Itu bila tentera Salib ambil Baitul Maqdis. Tapi bila Salahuddin Al-Ayyubi boleh Baitul Maqdis, dia tak waga apa. Dia beri keamanan. Maksudnya hak agama lain pun, Kristian, Yahudi tidak dibunuh, tidak diapa-apakan. Beza terus dengan tentera Salib dulu. Jadi itulah sebabnya Salahuddin Al-Ayyubi ni nama dia tinggi di kalangan orang-orang Eropah. Maksudnya nama dia tu comel. Orang Eropah anggap dia ni gentleman lah kalau kita. Zaman tu orang ikut dia bunuh. Tapi zaman dia ni ikut peraturan ni dia anggap gentleman sungguh ni. Sebab zaman tu zaman orang tak ikut pun peraturan tu. Orang bunuh kok sekot dia. Supaya learning lah. Learning kalau ada orang juh nak orang soho lah gentleman. Padahal sepatutnya gitu belaka. Sepatutnya kena juh belaka orang ni. Tapi disebabkan jarangnya jumpa orang juh. Kalau ada orang juh kan orang boleh puji lah. Supaya Salahuddin ni pun sepatutnya gitulah bila berlaku peperangan jangan dia bunuh orang awal. Tapi sebabkan orang pakat tak ikut belaka. Bila dia buat gitu, orang sebut-sebut nama dia. Jadi itu diakui oleh musuh orang Islam. Kemudian nombor 9 157 Nabi SAW hamba tentera Hawazin yang kalah tu. Tapi tak ada lah. Selesai tu tak ada. Dia kata rampas je lah. Ni masalah rampas bak ni. Tak apalah dia sebut tu bilangnya 1,000 orang apa tu. Cuma rampasan ni Nabi bagi tak adil. Sebahagian besar diberi kepada orang Quraisy. Orang Ansar tak beri ke satu. Banyaknya boleh kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Tersebut tadi 10,000 ikut Nabi pergi Fathu Mekah. 2,000 orang baru masuk Islam ikut. Nabi beri kebanyakannya kepada orang yang baru masuk. Pada Muhajirin. Pada orang Quraisy. Orang Ansar tak boleh ke satu. Jadi bunyi dia kata ada antara mereka yang merungut. Dia kata ala ni Nabi SAW jumpa dengan kaum dia. Dulu kan asal Mekah lari di Madinah. Kita tolong gini. Bila dia balik semula kampung dia tu gak jumpa guru dia, jumpa anak beranak dia gak. Tak ingat ada kita. Lepas pada menakluk Mekah dah ramai kaum dia Quraisy masuk Islam. Tinggal adalah kita. Tak ingat ada kita. Sebelum tu masa Fathu Mekah pun dia bunyi dah. Bila Nabi duduk lama Mekah, duduk 19 hari Mekah tu, Fathu Mekah ni bunyi dah orang Ansar. Duk syok dah, duk takut-takut Nabi ni klik kampung dia ni tak klik Madinah dah ni. Tak pergi semula dah ke Madinah. Tapi Nabi bui keyakinan kepada mereka, dia akan balik semula. Hidup aku ni bersama kamu, mati aku pun mati bersama kamu juga. Lepas pada tu habis peperangan Hunain ni bagi ke orang Mekah pula. Tak bagi tak ingat kita dah Nabi ni jumpa kaum dia, jumpa anak beranak dia. Bila mendengar rungutan tu Nabi SAW mengumpul kaum Ansar di satu tempat. Himpun mula panggil saya Ansar, kita nak majlis taklimat penerangan sikit berkenaan dengan isu-isu semasa ni. Dalam majlis tersebut ringkasnya
Nabi ceritalah gapo hak dengar ni. Ada kecek gini. Kesimpulannya Nabi pujuk mereka, Nabi puji kaum Ansar. Pujilah gapo hak mereka buat, gapo yang mereka sumber kepada Islam selama ni. Dan Nabi Nabi kata tak relakah? Tidakkah kamu suka mereka tu boleh harta? Maksudnya habis perang ni dia balik dengan harta, tapi puak-puakmu balik dengan Rasulullah, balik dengan utusan Allah. Tidakkah kamu rela, kamu nak perkara begitu? Dan akhir sekali Nabi royak lagi, kalau tidak ada hijrah, tentulah aku menjadi salah seorang daripada Ansar. Nabi puji mereka lah. Kalau tidak sebab hijrah ni, kita pernah jadi orang Ansar juga. Ada kelebihan yang banyak orang Ansar ni. Kalau orang ramai lalu sejalan, orang Ansar lalu jalan lain, tentu aku memilih jalan orang Ansar lalu. Sayangilah kaum Ansar serta anak cucu mereka. Nabi doa pada mereka. Disebabkan itu orang-orang Ansar pun teriaklah. Dan mereka berkata, kami terima keputusan Nabi. Sini dia rakyat beberapa perkara lah. Nabi bagi pada mereka tu nak pujuk, nak jaga, nak melembutkan hati orang baru masuk Islam. Ada orang Ansar ni tak ayat mereka ni telah kemah dah lah Islam, iman mereka. Dalam hal ni ada beberapa perkara. Yang pertama dia kata masalah harta rampasan ni satu bahagian daripada sistem peperangan dalam Islam. Sebab apa dia kata musuh Islam guna juga. Banyak musuh Islam hari ni. Tadi dia kata orang Islam hina orang puan. Sini dia kata orang Islam ni nak ke harta, duk perang-perang ni. Sebab apa duk perang? Pasal boleh rampasan banyak. Itu ya semangat tu. Bukan kehimai ke apa. Tak betul tuduhan mereka tu. Ringkasnya penulis menerangkan bahawasanya sistem ni bukan sistem orang Islam saja. Mula-mulanya gitulah. Sistem rampasan ni, rampasan perang bukan orang Islam saja buat, bahkan suhu di zaman tu bila kita menang, mana-mana pihak menang kat atas musuh, dia akan rapah harta musuh. Dalam peperangan tu dia anggap harta rampasan peperangan. Tu biasa berlaku. Siapakah hari ni pun lagu tu lah. Bila kita rapah kelengkapan musuh, kita akan ambil untuk kegunaan kita. Itu yang pertama. Yang seterusnya dia menolak tuduhan tersebut. Tuduhan kata orang Islam nak harta ni. Persoalan dia kata, kalulah orang Islam ni hebat perang sebab nak harta, berapa orang lain tak ada juga ketokohan seperti mana orang Islam, kejayaan seperti mana tentera-tentera Islam. Kalau betul nak harta, kalau kira goal yang sama, tujuan yang sama, sepatutnya jadi seperti Islam lah. Tapi tak, orang Islam lah gila-gila sungguh berkorban, berperang. Orang lain tak sih pun. Orang lain tidak sungguh nak ke harta, tapi tak sungguh. Sebab dia kata sini, nak harta setara mana pun orang akan mikir juga nyawa dia. Bila bahaya dah, orang akan lari juga, tak kira dah harta tak harta banyak ni. Tapi orang Islam dah, ke mana pun orang Islam ni tetap semangat, tetap perang juga, tak kira lah boleh harta tak boleh harta, kalah ke menang ke, orang Islam tetap melawan. Dan dia orang mari contoh-contoh yang menunjukkan dak orang Islam ni nak pada syurga, bukan kata nak harta. Inilah contohnya salah seorang sahabat ni, tengah duk makan ni, bila Nabi kata janji orang yang mati ni akan dapat syurga, terus dia kata bagus, tak ada lagi yang menghalang ke masuk syurga kecuali tamah dia tengah duk makan ni. Dia pun lepas tamah tu terus dia perang dah mati. Jadi kalau nak harta kan, tak akan berlaku peristiwa-peristiwa sebegini. Ada seorang lain di dalam medan pertempuran, dia kata syurga demi Allah aku siung dah bau syurga lebih dekat daripada Bukit Uhud ni. Ayatnya nampak bau kan tak tahu, cuma noyak dia rasa dah, dia rasa dia perang ni akan mati dekat mana dah nak masuk syurga ni. Dalam kepala otak tu dia mikir menang masuk syurga. Jadi nampak waktu dah dia. Begitu juga dalam peperangan menentang Parsi, Rustam panglima Parsi ni tawar kekayaan lah supaya balik. Nak gapo? Nak harta gapo kita bui balik kampung, tak usah perang. Tak si orang Islam tetap
perang. Panglima Islam jawab, demi Allah bukan kerana ni kami terbit. Kita mari jauh-jauh ni bukan nak harta. Tapi mari ni untuk membebaskan kamu daripada sembah sesama hamba pada sembah Allah Ta'ala saja. Jadi semua perkara ni tak betul lah kata orang Islam nak harta. Kemudian tuduhan yang kata tentera Islam ni nak harta. Tengok orang Ansar tu, tak boleh harta kan marah lalu. Nabi tak bagi harta marah. Sebenarnya dia kata mereka rasa macam tidak ada nilai lah bila tak beri harta tu, seolah-olahnya mereka tidak menyumbang. Mana orang lain boleh, kita tak boleh ni. Kita ni prestasi rendah kau kan, prestasi tak jadi kau tidak menyumbang kau, gitu dia kata. Seolah-olahnya pembahagian harta tu kelebihan. Boleh harta rampasan ni satu kelebihan. Bila tak boleh ni rasa kurang lah, rasa tak boleh kelebihan masuk perang ni. Jadi bila Nabi terang, mereka terima dengan baik. Bila jelas dah gini tak apa mereka terima. Itu menunjukkan bukan nak harta. Kalau nak sungguh ke harta tu, lepas ada beri penjelasan apa tak sel lagi lah. Kita tak kira, kena bagi adil lah. Sama-sama mari perang ni, kena bagi juga gini-gini. Ya akan jadi gitu. Tapi tak, bila Nabi terang, Nabi puji kebaikan mereka, sumbai banyak benda dah gini-gini, token tak sel lagi, bawa tu balik bawa harta, balik bawa Rasulullah. Mereka terima lah, sebab memang bukan nak harta. Cuma dia fikir lain lah, fikir kelebihan mendapat. Seolah-olah kalau tak boleh harta dekat sokongan, tak ada sumbangan, tak comel lah, tidak efisien kau dalam perang. Yang kedua, berkenaan dengan pemberian kepada orang yang baru masuk Islam. Ini mudah lah. Maksudnya Nabi SAW mengambil inisiatif nak melembutkan mereka. Dia baru masuk Islam, tapi kita mudah bagi dia. Walaupun kalau kita kata dari sudut nampak macam apa, menggula-gulakan ni, bui barang ni, tapi sebenarnya memang kadang-kadang orang berlaku gitulah. Bila kita bui barang dia terbuka hati dengan kita. Jadi mereka lembut hati dengan Islam. Sebelum ni mungkin masuk Islam ni semata-mata tak boleh nak buat apa dah, Islam benar dah. Masuk Islam tak masuk Islam pun tak boleh nak buat, tak ada pilihan, kena masuk Islam juga. Mungkin sebab tu. Tapi bila boleh harta ni, dia rasa lembut hati sikit. Bagus Islam ni, boleh barang, boleh gini-gini. Akhir sekali dia akan faham. Dia mula dengan gini dulu. Tak semua orang mula dengan faham. Orang-orang biasa, orang-orang awal, orang bawah ni, dia payah nak faham dengan kefahaman. Kita sarah kamu dia gini-gini tak masuk. Tapi kalau bui buat baik dia, jadi. Hak tu yang pakai orang baik tengok dia. Pasal benda gitu tu dia masuk dengan orang biasa, orang kampung kan. Orang baik, dia puji lah, bagus. Tapi kalau syarah dia, kita nak ke kerajaan yang baik, kita kena pilih gini. Tak faham. Gapo dia ayat tak tahu dia kata. Pasal tak siapa tahap dia. Tak satu cerita lah kita nak mengubah negara ke, nak buat sistem yang comel ke, kita akan proposal, kita akan buat gini projek gitu, dia tak tahu. Sepuluh cerita orang asli tu lah. Kita akan pasal wifi sini. Dia kata wifi ni makan terus, kau kena rebus dulu. Orang tak tahu. Tu cerita lah, banyak cerita orang asli, nyanyi orang asli. Orang buat cerita lawak pula pasal dia. Anak ayat gitu. Bila buat baik, dia bekah. Kebiasaannya orang biasa ni dengan buat baik. Jadi Nabi buat baik tu untuk melembutkan hati mereka. Dia buat marilah kadang-kadang kata-kata ni, contoh Al-Hasan kata, kami belajar mulanya bukan kerana Allah, tapi akhirnya mahu tak mahu kerana Allah. Maksudnya kadang-kadang ni belajar pasal apa? Mau ayu paksa. Tapi bila kena paksa, ngajilah dulu. Ngaji akhir sekali faham. Islam ni kena ngaji, kena tahu tu, kena bila besar sikit dia ni apa. Jadi akhir sekali memang ikhlas juga jadi. Cuma mula-mula tu mungkin tak ikhlas ataupun tak faham satu. Mau ayu suruh mari-mari jelah kita. Ada juga mari sebab nak jumpa sains pun ada juga. Ada sains dia. Sains tak mari klik juga dia. Ada juga gitu. Tapi nak ayatnya akhir sekali dengan faham. Begitu juga dia kata kami belajar ilmu ni tidak ada sebagai niat mula-mulanya. Tak ada gapo. Orang ngaji kita ngaji juga. Tapi akhir sekali mari, lepas pada tu mari niat. Dia tidak kata sebab ayah dia ustaz ke, ayah dia cikgu ke, anak dia pun bisa juga ada juga. Itu supaya orang biasa lah. Dia ni macam ramai-ramai. Kadang-kadang niat tu mari kemudian. Kadang-kadang ngaji tu jadi biasa. Kadang-kadang ustaz ni alim, anak dia biasa-biasa saja. Kadang-kadang sebab lain.
Macam ada balah kau. Ada balah semua. Orang ada bahas bab-bab khilafiyah ini. Kadang-kadang sebab tu pun ada. Dia ni malah ngaji tapi ada bahas-bahas ni dia pun terpaksa lah. Kena ngaji ni nak jawab tak boleh. Ngaji-ngaji akhir kali pandai. Nak tahu mana dia ikhlas tu, tengok akhir sekali jadi gana. Kalau dia ngaji, boleh hidup debat dengan orang tu jauh dah tu. Dia ngaji tu sebab nak debat. Tapi boleh jadi juga kadang-kadang mula-mula dengan gini, tapi akhir sekali nampak tak minat debat. Itu cara tu. Mula-mula dia balas dengan orang. Dia pun belajar lah nak jawab kau, nak jawab ni. Bawa akhir sekali dia jumpa Islam ni gini-gini dia jelas, dia faham lah. Tak kena debat, tak kena balas pun. Kadang-kadang benda ni tak perlu pun. Penting faham Islam belaka pasal tujuan akhir nak masuk syurga, bukan nak menang debat ni. Yang ketiga, tindakan Nabi kumpul kaum Ansar. Bila berlaku gini, kumpul kaum Ansar dan beri penerangan. Dia kata satu tindakan yang bijak daripada Nabi SAW. Beri penerangan. Contoh teladan yang mulia yang patut diikuti oleh orang-orang lain. Sebab itulah dia kata Nabi tegas ke, Nabi dia puji kaum Ansar dalam ucapan dia tu. Kalau tak buat gitu, timbul masalah lain pula. Dan musuh ni dia mudah lah ambil kesempatan benda-benda gini. Dia boleh kecek. Jadi kalau tak selesai dengan cepat, dia akan jadi perkara lain. Kemudian yang terakhir, poin tadi terakhir dah, cuma ada dalam bab rampasan ni ada beberapa perkara. Yang keempat berkenaan dengan kaum Ansar pula. Orang Ansar sendiri sikap yang terpuji. Sebaik-baik teladan bagi orang yang benar-benar beriman pada Allah Ta'ala. Nampak bagus itu, tingginya keimanan orang Ansar ni. Mula-mula rasa adalah bunyi-bunyi sebab berlaku pelik gini ni. Tapi bila Nabi SAW beri penerangan, terus mereka terima dengan baik. Setengah-setengah orang ni kadang-kadang kena tekan dulu baru dia dengar. Kena paksa dulu. Kena royak dengan keras. Kena ugut sikit. Baru dia akur. Tapi tak orang Ansar sebut sikit lah, puji-puji sikit, kata tak saya mutaksi. Orang lain balik dengan harta, mu balik dengan Rasulullah. Apa ada pada gitu ya. Pada ayat mu akan balik dengan Rasulullah, selesai lalu mereka terima. Tu nak ayat iman dia tinggi. Nak apa? Nak harta kan nak Nabi. Pilih Nabi lalu. Itu bagus, puji orang Ansar pula. Tadi Nabi bagus buat penerangan, tidak biar masalah ni merebak. Dan orang Ansar pula gitulah. Bila mereka tinggi imannya, mereka dapat terima dengan baik apa yang Nabi sebut. Jadi kata sini menunjukkan jujur dan ikhlasnya iman mereka. Bukti orang Ansar ni memang tinggi kedudukan dia dalam Islam. Ini satu contoh bukti hebatnya orang Ansar. Dan di ayat penutupnya dia kata inilah sikap yang perlu dicontohi oleh orang lain pendakwah ni. Peristiwa di antara Nabi dengan kaum Ansar, peristiwa harta rampasan ni, peristiwa yang patut dicontohi oleh juru dakwah, da'i. Kerana perkara-perkara ni boleh meningkatkan iman kita. Bila kita baca cerita-cerita orang soleh ni, boleh meningkatkan iman juga. Tengok cerita orang dulu hebat, jauh, kita pun jadi tinggi keimanan dan kita pun jadi nak buat, nak juga sungguh jadi semangat nak beribadat juga kadang-kadang dengan baca cerita-cerita ni. Jadi habislah sekat tu peristiwa yang pertama perang mengenai. Yang seterusnya ni peristiwa memecahkan berhala-berhala selepas Fathu Mekah ya. Memecahkan berhala. Itu semula pula insya-Allah. Setakat tu dulu aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.